صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صافوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني. Pencerahan bagi ilmu, pencerahan bagi rahsia-rahsia ilmu orang-orang al-mukarrabin. Orang-orang hampir kepada Allah Ta'ala ini, mereka ada banyak rahsia. Macam mana mereka pandang sesuatu, cara pandang sesuatu. Kadang-kadang mereka tak perlu kongsikan dengan kita, takut kita tak faham nanti, jadi kita salah bawaannya pulaknya. Sama ada kita menyalahkannya ataupun kita menyalahgunakannya. Itu yang ditakuti, ya. Dan mereka itu penyimpan rahsia Allah, ya. Yang nama wali Allah, yang nama orang-orang mukarrabin, mereka dapat macam-macam diberi oleh Allah Ta'ala, tapi tak semua dia reveal dengan semua orang. Sebab mereka tu, yang mereka dapat tu rahsia-rahsia Allah. Maka mereka menyimpan sangat-sangat rahsia Allah. Ya? Dan kalau wali-wali yang kita nampak dia punya kemasyhuran yang dia zahirkan, itu pun hanya sedikit daripada yang sebetulnya ada pada mereka, jauh lebih banyak. Boleh dikatakan semua wali tu lebih banyak masturnya daripada banyak masyhurnya. Yang memang mastur orang tak tahu dia wali, dan dia pun ada tak tahu dia wali pun ada juga. Seperti Uwais Al-Qarani, dia tak tahu yang dia tu istimewa. Dia tak kenal. Orang sangka kalau jumpa wali saja nampak orang je, awak Fulan bin Fulan je, awak datang hajat sekian. Tu tak tahulah dia pakai apa punya cara mesin. Tak semua. Uwais Al-Qarani, Saidina Umar, Saidina Ali datang, dia tak kenal. Awak siapa? Awak tak siapa? Dia tanya. Dia tak tahu pun diri dia tu dah disebut oleh Rasulullah. Dia tak tahu pun. Itu mastur. Yang ada wali mastur, yang ada wali dia masyhur, dia tahu diri dia wali. Tetapi itu pun yang kita nampak daripada dia, yang kita bilang dia masyhur tu, yang kita nampak tu pun sedikit daripada apa yang ada pada dia, yang masih banyak lagi disembunyikan. Sebab Allah Ta'ala ada rahsia-rahsia untuk dia guide manusia dengan cara mereka tidak tahu. Dengan cara gitu. Cuba kalau doktor nak operasi sama orang, pakcik sudah sakit perut, ada begini dan jantungnya, kami akan potong pakai pisau yang tajam. Kami todeh saja, darahnya akan terbit, kemudian lemaknya akan keluar, kemudian masuk dalam uratnya mungkin terputus, tulangnya mungkin akan terselisih, kemudian kita korek keluarkan jantungnya. Ngeri tak orang? Tak payah. Pakcik perlu menjalani ini pembedahan. InsyaAllah pembedahan akan masa dalam setengah jam ke begitulah. Tak kira pembedahan besar sangat. Besar tak besar, perut juga dibuka, luka juga, nyawa dipingsankan juga. Tapi pakcik dipingsankan, tapi dia bikin itu. Kalau kita tengok orang operasi orang, kalau patient tu tahu dia nak gitu, dia bilang tak bilang kan, tahu kalau dia sembuh. Jadi wali-wali begitu, kadang-kadang dia tak bilang pun dia operasi kita. Kita tengok dia scan kita, dia x-ray kita, tanpa kita sedar dia laser kita. Tak tahu balik dah sembuh, tak tahu balik dah baik. Aku macam tak tahu balik dah tak suka maksiat, tak tahu balik dah cenderung ibadat. Tu dah kena laser, dan dah kena spray dengan sanitizer yang rahsia daripada mereka. Dan dah dispray dengan obat vitamin yang mencerdaskan kita. Kita pun tak tahu. Begitu ya. Begitu. Yang ada tak tahu, yang ada dia tahu, tapi dia kan sedikit prosesnya, padahal banyak dia dah bikin. Perkara engkau tu, file kau dah dibawa ke langit, dimohon kepada Allah Ta'ala. Kadang dipertawasulkan dengan orang-orang ahli barzakh, macam-macam proses ni semua tu, kau tahu sembuhnya aja. Kau tahu sembuhnya saja. Itu mereka punya tata cara, rahsia kepada ilmu. Sebab tu ya, dalam keterangan saya ulang ya, tadi pagi kita punya ceramah di rumah Tuan Haji Mazlan, semalam saya dapat satu orang postkan nasihat Abi Umar tentang orang suka dapat mimpi-mimpi, macam-macam mimpi. Orang mimpi itu mimpi ni, Abi Umar bilang belakangan ini banyak pula orang cakap mimpi jumpa orang-orang Sadah Ba'alawi, jumpa Sayyidina Syekh Fakil Muqaddam, jumpa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, jumpa Rasulullah mengatakan itu dan mengatakan ini. Bilang nombor satu, perkara yang dikhabarkan tu mesti tak boleh lari pada syarak. Dan kalau pulaknya perkara itu, dan cara orang tu menyampaikan orang, nampaknya macam bukan diterima daripada Sadah Ba'alawi. Sebab kalau diterima daripada Sadah Ba'alawi, itu semua orang yang penyimpan rahsia Allah Ta'ala. Kalau dapat perkara pun sangat-sangat rahsia dan tak beri kepada orang, ingat dia, sama ada yang kita dapat tu betul ke tak betul, tengok kita betul ke tak betul. Yang kita dapat tu berupa rahsia tau, berupa rahsia. Mimpi ke alamat tu berupa rahsia. Kita ni terjenis orang yang simpan rahsia ke tak simpan rahsia dengan Allah Ta'ala? Nak tahu kita jenis simpan rahsia tak simpan rahsia dengan Allah Ta'ala? Kita taat dengan Allah Ta'ala di dalam rahsia ke tidak? Kalau di belakang orang saja kita taat pada Allah Ta'ala tu, maknanya kita tak simpan rahsia.
Kita hanya jaga perasaan kita dengan manusia saja. Di belakang Allah Ta'ala sama damping, bahkan lebih mesra, bahkan lebih rapat, bahkan lebih munajat, bahkan lebih rayu. Itu bermakna orang jaga rahsia kepada Allah Ta'ala. Belakang Allah Ta'ala kau tak ada ibadat sebagaimana belakang orang kau tak ada ibadat kepada Allah Ta'ala macam depan orang. Maka itu kau orang bukan yang menyimpan rahsia. Kau bukan orang, apalagi maksiat. Kau berahsia terhadap manusia, tapi depan Allah Ta'ala kau berani buat maksiat. Kau tak menjaga rahsia penjalinanmu dengan Allah Ta'ala, rahsia pemerhatian Allah padamu. Itu saja menunjukkan kau bukan orang ahli sir. Kalau kau tidak takwa kepada Allah Ta'ala zahir dan batin, kau bukan ahli sir secara zahir dan batin lagi pun. Apalagi yang mimpi-mimpi alamat-alamat. Maka kalau kau bukan daripada kategori orang itu, yang kau dapat pun bukan jenis-jenis yang seperti itu. Kau dapat na'udzubillah mungkin talbis daripada syaitan, pemalsuan daripada iblis. Ada jin mana ada perangan tak? Tak payah sebut jin. Iblis bawahnya ada syaitan. Syaitan pula terbagi kepada dua, syaitan jin dan syaitan manusia. Tak payah syaitan jin, syaitan jenis manusia, nafsu kita tu saja lebih dahsyat daripada syaitan jin. Begitu, adalah pemalsuan daripada syaitan. Itulah pemalsuan daripada syaitan. Dan kalau Umar mengatakan kalau kita takdir dan direzekikan Allah Ta'ala dapat alamat, dapat mimpi yang sedemikian itu sekalipun, simpan itu rahsia. Simpan itu rahsia. Nombor satu, tak tahu mimpi itu benar ataupun tak benar. Kadang-kadang permainan syaitan. Kadang-kadang mimpi itu benar tapi takwil kita tak benar. Kadang-kadang mimpi kita benar, takwil kita benar, tapi cara kita handle tak benar. Kita jahajakan cerita tu sana sini sampai orang dapat faham, orang tak dapat faham, sama ada orang menolak itu ataupun orang menolak kebenaran ataupun menyalahgunakannya sampai membuat yang ada orang panik, yang ada orang merasa begitu semua. Kata Habib Umar bilang kadang-kadang ini kerana hanya kenapa ada pengikut-pengikutnya. Pengikutnya suka kalau ustaznya tu ke syekhnya ke kiainya ada benda yang pelik-pelik. Jadi dia pula tak ada apa-apa. Macam Musalim Al-Kadzab lah. Konon-konon dia pun ada Quran. Jadi ini dia pun dah banyak pengikutnya yang suka. Habis macam mana ustaz? Macam mana halamannya? Ustaz tak dapat halaman ke apa? Dia pun, muridnya pun datang. Saya mimpi gini. Dia pun padan juga. Kalau kau ada mimpi, aku pun ada mimpi. Kau begini. Dah mulalah keluar nanti syaitan pun input. Jadi kau dengan murid kau lebih tinggi. Dia ada mimpi, kau pun ada mimpi. Sama-sama banyak tidur tu maknanya. Ya. Allah. Jadi kita nak cakap macam mana semua tu ahli-ahli sir bukan begitu. Ahli-ahli sir bukan begitu. Saling share dengan mereka punya apa-apanya begitu. Allah, tidak begitu ya. Kena faham sifatan wali-wali ini betul-betul. Kerana benda pelik tu banyak. Mukjizat pun pelik. Irhas pun pelik. Irhas ialah untuk mukjizat sebelum dia jadi nabi dan rasul. Karamah pelik. Karamah boleh menyamai macam mukjizat, tapi dia bukan nabi, dia wali. Tapi dia karamah, ya. Kemudian untuk orang awam macam kita, ma'unah, bantuan daripada Allah Ta'ala. Dapat benda pelik aja pada diri kita, ni dah wali lah agaknya. Takkanlah sikit gitu aja dah wali ya. Ngada-ngada Allah, wali saja tak berani nak ngaku dia wali kok ya. Yang keempat, yang kelima kadang-kadang istidraj. Istidraj boleh menyamai macam karamah. Istidraj boleh macam karamah, bahkan kadang-kadang lebih hebat lagi. Kadang-kadang dia punya lebih jadi daripada karamah. Dia punya istidraj. Dan yang kelima ialah taubih inhana. Di balik benda-benda pelik itu sebetulnya menghinakan Tuhan punya diri. Nampak kebodohan dia, nampak kepalsuan dia. Kemudian yang ke-8, yang ke-7 itulah sihir. Kalau tak sampai sihir sekalipun, sihir itu dah memang tukang sihir buat benda pelik-pelik semua. Kalau tak sampai sihir pun paling tidak ma'unah sajalah. Na'udzubillah. Ataupun kalau untuk ma'unah masih untuk orang awam yang baik. Istidraj untuk orang awam yang jahat. Untuk orang awam jahat, baik mukmin baik kafir akan dapat sama-sama, ya begitu ya. Na'udzubillah. Jadi kita jangan selalu kita ulang ya. Tak mesti cari guru yang ada perkara-perkara yang mencari bagi adat. Kau kena tengok, kau kena pastikan depan mata kau tak nampak pada diri dia perkara-perkara yang mencari bagi syariat. Kau nampak benda yang banyak mencari bagi adat, tetapi dianya melakukan perkara yang mencari bagi syariat, tak payah kutuk dia, tak payah umpat dia, tak payah nafikan dia, sudahlah, tinggalkan dia saja. Kata Habib Umar, cancel saja nama dia daripada kau tanggap dia sebagai seorang yang istimewa di sisi Allah. Sebab wali-wali ni takkan dicapai hakikat kecuali sudah sempurna dia punya syariat. Tidak ada wali boleh capai hakikat kecuali sudah sempurna syariat. Bukan setakat belajar syariat, mengamalkan syariat, pada diri dia tu berdiri syariat Allah Ta'ala. Kemudian dia menjadi juru dakwah dengan lisan dia, dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia, dengan kegiatan dia sekalipun. Dengan duduk dia, dengan diam dia, dengan cakap dia, dengan tegur dia, dengan apa sekalipun, dia menjadi pendakwah ilallah. Tinggallah dia dapat faham hakikat, sama Allah Ta'ala membukakan dia sampai makrifat, tetap tak tinggalkan syariat.
Tangkap tak tengok. Tengok contohnya siapa lagi besar? Nabi Musa tu kan. Nabi Musa kan Nabi dan Rasul. Lebih pada hakikat, lebih makrifat. Dia kenal Allah Ta'ala. Dia boleh berani minta akan Allah Ta'ala kasih saudara dia Nabi Harun jadi Nabi dan Rasul. Itu pun dia dah tinggi. Dia tetap tinggalkan syariat tak? Tak tinggalkan syariat. Nabi Khidir kampak perahu. Dia boleh tegur. Sebab itu syariat. Itu syariat. Itu syariat. Walaupun dia tahu ini guru dia, tapi dia tegur sebab melanggar syariat. Bunuh budak, dia tegur. Dan Nabi Musa tak salah. Dan jangan kita bilang Nabi Musa syariat pun setakat baru syariat. Nabi Musa dah lebih daripada syariat. Nabi dan Rasul tak ada yang setakat syariat saja. Dia sampai hakikat, sampai makrifat. Tapi yang makrifat tu jauh lebih tinggi. Kenal Tuhan, tahu taktik Tuhan, tahu kerja Tuhan. Tak semua orang sampai levelnya sama. Yang sampai makrifat lebih tinggi. Nabi Musa sudah sampai makrifat. Nabi dan Rasul mustahil hanya sampai syariat saja. Tapi itu pun dia sudah sampai makrifat. Dia dalam nak mempelajari tinggi punya makrifat, dia masih tetap menegakkan syariat. Buktinya tahan dia dah dipesan Nabi Khidir, jangan tak tanya aku sampai kau diberitakan tentang apa sekali ni baru kau sebutkan, baru kau dapat faham je. Tapi itu pun dia tegur tak? Dia tegur. Kenapa? Menyalahi syariat. Dan dia tak salah ketika dia tegur. Nabi Khidir marah tak? Nabi dia tak bilang kau sudah melakukan kesalahan. Cuma Nabi Khidir sebut saja, aku dah bilang kau jangan tanya, ojo takon, kok takon ya. Nah, begitu ya, ditanya. Tapi Nabi Khidir tak cakap Jawa lah. Ini kita sengaja terjemahkan. Dia buat lagi, Nabi Khidir bilang lagi, aku dah bilang ojo takon, kok ditakoni, takon meneh. Nanti dia minta maaf lagi. Kali ketiga dia sendiri sebut. Yang ketiga, wes cukup sampai di sini. Bermakna begitu. Dan dia tak ada marah Nabi Musa sebab Nabi Musa memang ikut syariat. Tapi kalau kita buat benda yang mencari bagi adat sampai orang sebut, orang sentuh, kita marah. Oh, maknanya kau lebih below daripada syariat. Kalau dia wali, dia tahu benda dia tu buat tu hakikat yang macam nampak macam menyalahi syariat. Dan orang tegur, dia tak akan marah sebab dia tahu level orang ni tak salah. Dia tegur aku, dia tak salah. Kerana dari sudut pandangan memang benda aku ni memang macam menyalahi syariat. Dia tidak faham. Tapi dia tidak marah. Dia tidak marah. Begitu tuan-tuan, yang kena faham sistem-sistem pada wali-wali ni. Kita ni pun bukanlah faham sangat. Banyak lagi ilmu-ilmu mereka yang sir-sir, yang selok-belok yang kita tak tahu. Hanya secara kasarnya saja, begitulah kita kena faham. Perkara mereka sangat-sangat abstrak. Bukan just anybody kita anggap ada pelik saja wali agaknya. Wali, jangan. Tanpa perlu kau bilang dia bukan wali, kau pelihara ketakwaanmu kepada Allah Ta'ala. Sudah. Tanpa perlu kau bilang dia bukan wali lah, dia palsu. Kau jangan cakap kau berdosa. Kalau kau cakap, kau hanya cari guru yang boleh bimbing kau. Sudah. Boleh bimbing kau macam mana kau belajar dengan dia, amal kau macam mana, takwa kau macam mana, minat kau pada maksiat macam mana, sanggup ibadat kau macam mana, tawaduk rendah diri kau tu macam mana. Ada improve? Bagus. Dan dia tidak ajar kau benda-benda shortcut. Wuduk kau tak betul dia bilang. Kau tak pergi hadir kuliah, dia marah kau, dia ngomel kau. Begitu ya. Bukan shortcut begitu saja.